I'm sorry, this is the only way sebab dia takkan pernah admit. I'm so sorry, I have to expose this sebab you takkan pernah admit. I pun tak sanggup nak tengok dia malu kan. Tapi even benda tu dah tersebar pun dia tak nak admit. I have to fight for our kids, that's all. Luluh hati seorang isteri apabila mengetahui suami yang dicintai berlaku curang yang sudah berlarutan selama bertahun-tahun. Itu yang dirasai oleh personaliti media sosial Hajah Hanif apabila suaminya iaitu Mikael Isaac didakwa berlaku curang terhadapnya. Lebih parah, Mikael dikatakan ada melafazkan taklik yang berjanji tidak akan curang dan jika dia melakukan perkara tersebut, maka jatuh talak 3 terhadap isterinya. Susulan itu, Hajar bimbang statusnya sebagai isteri dan nasab 2 anak mereka. Disebabkan itu, kata Hajar, dia terpaksa menularkan kecurangan Mikael susulan suaminya itu berdegil untuk menyelesaikan masalah berhubung taklik yang dibuat. Jom, kita dengar sendiri daripada Hajar mengenai apa yang berlaku di antara mereka berdua. My main concern is, I dah tertaklik. Daripada awal-awal perkahwinan, dia menjanjikan kalau dia ada perasaan suka, bernafsu, curang dengan perempuan lain, maka jatuhlah talak 3. Yang I tahu, dia takkan pernah mengaku yang dia dah jatuh dah taklik tu. Sampailah semalam, dia masih kata, I tak pernah curang, never. Jadi, tak pernah jatuhnya taklik. That is why I terpaksa viralkan video tu supaya siapa-siapa yang pernah dengan dia cari I. Tapi Alhamdulillah I dapat banyak sangat bukti disebabkan video tu lah. Bila kita tanya, dia tak mengaku tau. Even lepas video tu viral pun dia masih tak mengaku. Tapi kita dah ada bukti-bukti lain yang mana bukti dia bawa perempuan ke rumah. Benda ni pun buat I trauma. Okay, sekarang ni pun bila dia masih tak mengaku, I tunggu je lah tindakan dia dekat mahkamah tu apa. Dia punya bukti sebab I pun dah sediakan bukti dari I punya side lah. Jadi dia kata dia akan bawa bukti yang menunjukkan dia tak curang. And bukti-bukti tentang club lah apa semua tu kan. Tapi mustahil lah kalau pergi club duduk macam tak ada orang kacau ke apa benda kan. Fikirlah sendiri kan. Walaupun I trauma dengan semua benda ni, I have to be strong sebab I nak fight because nasab anak-anak I tak tahu dia since Darwish ke, I don't know. Since Darius ke kan. Selain itu, selain daripada status anak-anak, Hajar juga ada tak terfikir bahawa adakah Hajar seperti melakukan zina dan sebagainya? Betul. Benda ni hukum hakam kan. Bila bercakap tentang hukum hakam, bila dia dah taklik 3, dia talak 3, sayang macam mana pun takkan nak hidupkan zina, betul tak? Kalau dia pun dah terlanggar taklik tu, nak tak nak, I kena pergi, dia kena pergi. Okay, sebab selama ni kalau betul lah taklik tu dah terlafaz lama, I tak tahu macam nak cakap ni sebab yelah, I pun baru tahu benda ni jadi dah lama dah pun. Jadi taklik ni dah lama dah pun terlafaz. So itu yang I macam terkilan sangat sebab I pandang dia sebagai seorang like an angel. Tapi benda ni datang mengejut pada I, yang masa kita teramat sayang, which is I always love him. Tapi I tak sangka terlalu banyak bukti, terlalu ramai cari I cerita apa yang dia dah buat. I'm sorry, this is the only way sebab dia takkan pernah admit. I'm so sorry, I have to expose this sebab you takkan pernah admit. I pun tak sanggup nak tengok dia malu kan. Tapi even benda tu dah tersebar pun dia tak nak admit. I have to fight for our kids, that's all. Sebagai seorang isteri, pastinya perkara ini amat pedih. Bagaimana Hajar boleh kuat untuk tabah hadapi perkara ini, untuk teruskan kehidupan seharian dan sebagainya? Okay, kalau nak fikir balik, as you guys know kan, I'm a businesswoman. Daripada from nothing, I buat business dengan dia kan, capai macam-macam, Alhamdulillah. But this is the ending. It hurts me so much. Okay, bukannya bercerai dengan sebab benda lain, tapi benda ni dengan taklik dah lama. And banyak benda yang main dalam fikiran I. Kalau nak cakap tentang kekuatan tu, I dah menangis, I dah rebah, I dah terbaring kan, dah lemah selemahnya. Tapi apa yang kuatkan I nak fight for my kids. Sebab dia kata kita masih boleh bersama apa semua kan. Jadi I tak nak, kita kena ikut hukum mahkamah Allah. Sayang macam mana pun, I have to let him go. I tak kuat. I terima ni as takdir I. Sekarang ni kita nampak benda jadi buruk kan, separuh gila, trauma. Tapi I percaya Allah buat benda ni, ada benda cantik yang Allah dah prepare untuk I. I percaya tadi Allah itu je yang buatkan I strong. InsyaAllah I terima, I redha. Dan maaf juga bertanya kepada Hajar, jelah perkara ini masih baru, masih adakah rasa sayang, cinta kepada suami sebenarnya? As I said, tipulah tak sayang. Because few days ago, kita orang melawak, ketawa together sampai terbahak-bahak. But 2 hari after that, I terus dapat tahu tentang semua ni. So I'm shocked. I trauma, I tak amat sangat sebab kami tengah have fun and I pun tak tahu apa-apa kan. Only dia tahu diri dia macam mana. Jadi nak kata tentang sayang, I memang sayang dia sebab I ingat layanan baik dia. Tapi I tak boleh nak buat apa sebab he's not gonna be mine anymore. And
terpaksa ikut hidup masing-masing. Okay? Terpaksa move on dengan hidup masing-masing. I tak boleh nak membenci dia even after dia buat. I don't know why. Tapi yalah, itulah.